الله يا الله 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 يا الله. Ingin, maka dia akan arahkan rakyat dia. Yang kita dah belajar dah. Hati ni raja. Bila dia ada keinginan yang baik, yang Allah juga yang meletakkan keinginan tu, dia akan arahkan rakyat dia. Yang tidur dia suruh bangun, yang sibuk dia suruh berhenti. Untuk apa? Kau dengar macam ilmu. Kau duduk dalam macam yang baik. Punca daripada apa? Daripada hati yang baik tadi lah. Jadi hati ni nak kena maintain biar dia baik. Biar dia baik. Macam mana kereta ni nak maintain biar dia baik. Tukar minyak hitam, berapa ribu kilometer, adalah secara dia. Hati juga nak maintain supaya dia baik. Supaya dia terus memberitahu rakyat dia, mata, telinga, kau duduk macam ilmu. Kau duduk macam ilmu. Kau pergi zikir, kau pergi sembahyang jemaah. Kau pergi buat taat. Hati ni gergasi yang mengarahkan rakyat dia untuk taat. Kekuatan dulu dari hati. Tu hati juga kena kuat. Jadi nak kuat hati ni dia tak ada cara lain zikir. Tu penting zikir tu. Zikir, fikir. Fikir, zikir. Zikir, fikir. Fikir, zikir. Nanti hati ni kuat. Ngantuk-ngantuk pun dia pergi. Kita macam jadi terarah tau. Tergagah untuk pergi. Macam dia tolak untuk pergi. Kenapa? Hati ni dah kontrol panca indera dan hati ni adalah raja yang baik. Dia akan mengarah tentera dia. Baik. Lepas tu, hati ni akan arahkan mulut untuk kata Alhamdulillah. Dan hati dia juga akan tolong merasa apa yang mulut kata. Syukur pada Allah dapat duduk mengaji lagi. Syukur pada Allah ada line internet, ada komunikasi, dapat duduk mengaji. Satu hari nanti Dajjal datang, internet tak ada, apa tak ada, karen tak ada, makanan tak ada. Waktu tu tak payah cari kitab lah. Nak belajar buat kitab. Tak payah macam online lah. Kita tak jumpa dah waktu tu. Jadi sementara ada ni yang kita tak tahu berapa lama, mari kita gunakan semaksimum mungkin. Semaksimum mungkin. Okey, pagi ni kita baca Muhimmah. Where are you? Okey, ada Ustaz. Muka surat 41, perenggan kelima, baris keempat. Maka apabila mengambil, ia akan tangan. Tak gerak-gerak lagi Ya, Ustaz? Tak gerak sorry. Tak gerak. Masih berdiri. Okey. Bahawa sungguhnya lelaki apabila memandang ia kepada isteri dia dan memandang pula isterinya kepadanya, nescaya menilai Allah Ta'ala kepada keduanya sebagai pandangan rahmat. Allah pandang mereka ni dalam pandangan rahmat. Lepas tu, ada lagi satu kerja kena buat. Maka apabila mengambil ia akan tangan. Ia ni siapa? Suami isteri. Isteri. Ia ni siapa? Lelaki. Suami itu. Mengambil akan tangan. Maknanya, pegang tangan pasangan dia lah. Mengambil ni pergilah pegang tangan pasangan tu. Nescaya gugurlah dosa keduanya pada sebilang-bilang anak jari keduanya. Sebilang-bilang maksud apa ni? Di celah-celah anak jari itu. Gugur dosa. Okey, kita saling sikit. Kalau ni kan ngantuk tu dah dia dah nguap tu. Okey. Yang dengar kuliah pakai tudung elok. Pakai tudung elok. Hormat.
hormat ilmu agama ni. Berpakaian yang sopan. Jangan pakai t-shirt. Nampak uban-uban tu nampak. Pakai tudung yang elok. Tak. Okey. Ini yang kita nak belajar hari ni. Pegang tangan. Ni. Sentuh. Pegang tangan ni boleh sentuh. Share dulu ke Ustaz? Ustaz. Tolong kan? Okey, kejap. Dah keluar ke belum? Dah. Ustaz ada. Ada. Pegang Aku tangan. nampak ke? Pegang tangan. Mana orang Melaka? Ada tak? Saya orang Melaka, saya orang Jasin tak? Amboi. Melaka setelah merantau di Bangi. Orang Melaka mana? Orang Johor mana? Nampak ke orang Saya Johor? orang Melaka juga. Ada Ustaz. Dia orang Saya Johor masuk ada. Kelang. Oh, dengkil pun ada Ustaz. Oh, DK pun ada. Okey. Orang Ilan. Orang US mana lah? Lama tak nampak orang US. Orang US ada Tak ada. Itulah. Tak nampak orang US, nama pun tak ada. Dia pergi rumah anak dia. Oh, dia pergi California? Dia ada daughter, ada seorang lagi daughter, ada daughter seorang kat sini. Oh, kat mana? Kat US. Kat US juga? Dekat kawasan rumah dia jugalah. Oh, Dia one daughter. Oh, anak pun duduk sana kan? Okey. Ni. Okey, tengok sekali lagi. Katik. Tengok. Dia ada dua orang yang jadi dalam cerita ni. Dua orang lah. Satu suami, satu isteri. Jadi cerita ni suami isteri ni. Cerita suami isteri. Boyfriend, girlfriend tak masuk kat cerita ni. Tunang-tunang tak masuk. Pasangan kekasih tak masuk. Yang masuk ni bukan adik-beradik pun tak masuk cerita ni. Tapi yang masuk cerita ni, yang filem ni hanyalah dua pelakon. Satu suami, satu isteri. Dia kata tadi mula pandang. Dia pandang dia pandang dia. Pandang dengan kasih sayang. Allah akan pandang suami isteri ni dengan pandangan rahmat. Itu dia dah belajar dah minggu lepas. Sekarang ni dia suruh apa? Sentuh tangan. Pegang tangan. Apa simbolik ini? Yang dulu guru-guru cakap apa? Pimpin tangan. Jadi isteri ni dipimpin. Suami ni pimpin tangan isteri, suami ni memimpin. Guru kata, kenapa dulu pimpin tangan ni? Pada luasnya, ajak. Suami ni ajak isteri. Pimpin tangan. Jadi bila suami ni ajak isteri ni jadi orang yang akan dipimpin. Satu memimpin, satu dipimpin. Pegang tangan ni, satu memimpin, satu dipimpin. Siapa yang memimpin? Suami yang memimpin. Siapa yang kena pimpin? Isteri yang kena pimpin. Siapa yang mengajak? Suami yang mengajak. Siapa yang kena ajak? Isteri yang kena ajak. Siapa yang membawa? Suami yang membawa. Siapa yang dibawa? Isteri yang dibawa. Tu dia katakan pegang tangan tu. Okey. Nak bawa ke mana kehidupan ini? Dua negara? Nak bawa ke mana? Buat syurga. Harapan? Nak bawa ke mana? Makan durian? Bentong. Nak bawa ke mana? Tanah merah? Syurga Ustaz. Nak bawa ke mana ni masalah ni? Ada suami dia tak sedar, dia bawa suami isteri dia ke neraka. Dengan dia masuk neraka dia tak sedar. Jalan yang dia bawa ni jalan yang Allah benci. Isteri baru nak pakai labur-labur sikit, longgar-longgar sikit.
Dia kata apa? Come on lah. Takkan macam ni, dia kata. Dia kata itu. Dia sedar tak apa dia cakap tu? Slide hilang Ustaz, slide hilang. Sekejap. Dia sedar tak apa dia cakap itu adalah satu kesilapan, satu kesalahan. Dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia ni tengah pimpin pasangan ini ke arah yang salah. Dah nampak dah slide? Ya, Tak, bawah. Sampai mana tadi? Sampai sini. Okay. Now the question is, nak bawa dia pergi mana? Ada suami tak tahu pun nak kena bawa. Ada isteri tak tahu pun dia akan dibawa. Tak tahu. Bukan kata nak bawa pergi mana. Oh, aku ni kena bawa dia. Aku nak pimpin dia. Tak tahu. Suami ni tak tahu. Dia tahu kahwin beranak, ada rumah, ada makan, ada minum. Kahwin beranak, ada rumah, ada makan, ada minum. Samalah macam. Dia cakap pun takut lah. Sama macam apa? Binatang. Binatang. haiwan. Sama lah. Tapi kalau cakap nanti marah. Tapi itulah dia. Sama macam binatang tu tengok. Ni kucing ni. Kucing. Musim mengawan je bergaduh, berebut. Lepas tu, adalah yang bunting. Lepas tu, okey, relax. Dia macam musim durian je lah. Musim mengawan je nampak kucing-kucing jantan bergaduh. Apa? Kerja dia tu lah. Tak kerja lain. Makan, tidur, beranak. Beranak, makan, tidur. Lepas makan, kucing jantan tak peduli je anak dia. Tak peduli bini dia. Kau pandai lah nak hidup macam mana. Jadi suami ni dia tak tahu rupanya dan dia kena bawa pasangan dia ni. Nak bawa ke mana? Nak bawa ni, untuk mudahkan bawa ni, isteri ni mesti rela untuk dibawa. Isteri ni mesti rela untuk dipimpin. Baru suami boleh pimpin. Kalau suami nak pimpin tangan dia, nak bawa dia, dia rentap dengan dia, aku tak nak. Susah sikit. Susah suami nak jalan kerja dia. Ku pimpin tanganmu, oh kasih. Sambung buat. Ku pimpin tanganmu, oh kasih. Sambung. Lagi teruk Ustaz. Meniti hari, semoga kita dapat bersama sampai ke akhirnya di syurga sana. Nasyid dah cakap dah. Ku pimpin tanganmu, oh kasih, meniti hari. Mana hari-hari aku pimpin kau? Hari-hari. Pimpin tanganmu, oh kasih. Mesti ada rasa kasih kat rumah. Mesti ada rasa kasih kat isteri. Baru senang pimpin. Kalau tak ada kasih tu dia rentak-rentak dengan kita. Tak nak. Aku tak nak ikut kau. Aku tak nak. Engkau siapa? Engkau pun buruk. Engkau pun teruk. Engkau pun bukan tubuh lambat. Kan dia kata gitu. Aku bukan tubuh awal dengan kau. Macam mana kalau pimpin aku? Dia kata dalam hati dia gitu. Walaupun mulut tak cakap. Dia tengok kita nothing special. Walaupun itu bukan alasan dia. Tapi dia boleh create alasan yang logik. Alah dia pun sebenarnya tubuh saya yang kejut nak pimpin saya. Dia cakap itu kat orang. Nak nyanyi itu Ustaz. Apa nak pimpin apa? Sebenarnya tubuh lambat. Nampak. Pada air tak belajar. Asyik main game kat handphone. Tengok. Macam mana nak aku pimpin tanganmu kasih meniti hari? Dengan doa apa? Semoga kita. Itu doa tu. Dapat bersama. Sampai ke akhirnya di syurga. Mana kita pembekal lirik kan? Betul juga. Baru kau perasan. Supplier lirik tak ada ni lagi. Tu dah keluar.
Oh, tak sabar pula, tak sabar. Tak sabar pula tadi. Apa? Ni lagu siapa ni? Ni lagu Hijaz. Di antara kekasih pilihan di hati. Aku selalu nyanyi lagu ni dalam kereta. Aku cakap dengan bini aku, saya cakap apa? Ni untuk T lah. Cik nyanyi lah. Macam Hindustan, babe. Tukar-tukar baju dalam kereta. Dan tu dia cakap macam ni tak Ustaz? You are my hero, ada tak cakap? Dia tak cakap, dia main hero. Dalam hati tu. Dia senyum je lah. Nyanyi-nyanyi dia dalam kereta kalau pergi musafir kan. Rangkap pertama jubah hitam, rangkap kedua jubah putih. Pelik mana datang jubah putih. Nak guling-guling tak boleh tengah kan. Jubah cepat tukar Ustaz, serban lambat, serban sama. Sama tak boleh, bukan sering kan macam buat kerja. Bukan sering dengan buat kerja tukar serban. Ni lagu ni apa ni? Pemaisuri Hatiku. Lagu ni kau dengar main best. Lagi satu kan, saya suka lagu ni tau. Apa? Kopra Tasa. Apa buat lagu tu buat? Yang apa? Telah ku... Lagu tu. Saya tak ingat tajuk dia. Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk engkau apa? Sebagai isteri. Dua orang gitulah. Itu sedap lagu tu Ustaz. Lagu tu memang Kopra Tasa lagu dia banyak makna yang bagus-bagus lah. Okey. Lagu-lagu puisi memang saya suka. Dari dulu lagi. ABJAD. Itu semua lah. Isteri ni, dia mesti rela untuk dipimpin. Dia mesti rasa suami aku ajak, aku mesti ikut. Ajak baik-baik lah. Dan suami mesti tahu dia kena ajak. Dia kena ajak. Kalau dia tak ajak, maknanya dia tak ambil tanggungjawab. Dan kalau dia ajak, isteri dia tak nak ikut, isteri ni tidak ambil tanggungjawab. Tanggungjawab pada diri dia, yang sebagai isteri. Dia kena ikut apa yang suami dipimpin dia. Dia kena pegang tangan dia kena lepaskan tangan dia untuk dipimpin oleh suami dia. Bukan pimpin oleh kawan-kawan. Bukan dengar cakap kawan. Bukan dengar cakap kawan, tapi dengar cakap suami. Supaya apa? Gugurlah dosa sebilang-bilang segala anak jari keduanya. Okey. Wah, lagu Kopra Tasa pun dah keluar ni. Tak mengaji ni kan, orang menyanyi kan ni. Okey. Ke mana? Ni kita dulu kena faham. Abang Liman nak bawa Joyah ke jalan yang Allah ridai. Ingatkan Abang Liman nak bawa Joyah jalan-jalan. Jalan dia betul lah, nak bawa Joyah jalan-jalan. Tapi sambil jalan-jalan tu nanti Abang Liman cerita-cerita benda-benda yang Joyah kena ikut dan kita sama-sama buat supaya Allah redha pada kita. Oh, begitu Abang Liman? Ya. Abang Liman cubalah cakap-cakap sikit nanti Joyah nak dengar Abang Liman punya nasihat. Sebab Joyah ni sedia untuk dipimpin dan Abang Liman akan memimpin Joyah. Okey. Abang Liman pun nyanyi telah ku siapkan. Oh Abang Liman, you are my hero. Joyah cakap begitu, you are my hero. Alhamdulillah. Walaupun Abang Liman nyanyi turun hujan dengan lebat di kawasan tu. Nak cakap. Aku jawab. Walaupun Abang Liman nyanyi turun peti. Sebabkan suara Abang Liman ni menyerupai pemanggil hujan. Tapi Joyah tetap juga menghargai Abang Liman. Suara Abang Liman ni merdu sungguh di hati Joyah. You are my hero. Rahmat Ustaz. Oh, dahsyat. Rangkap kedua baju lain, rangkap ketiga baju lain. Wah. Tinggal pula murid. Amboi. Kalau ambil video ni, menangis video Hindustan. Kalah aku, dia kata. Mesti dia sanggup untuk dipimpin. Mesti dia sanggup untuk mendengar. Joyah mesti sanggup dengar apa nasihat Abang Liman. Kenapa? Abang Liman ni ada kerja yang dia kena buat. Dan kerja ni akan berjaya bila satu pihak sanggup menerima nasihat. Dan Abang Liman kena usaha supaya isteri dia pandang dia sesuatu yang ada special
yang dihargai, yang dikagumi, kena usaha macam mana. Supaya mudah dia untuk memimpin. Baru mesti ada respect. Kalau suami pun bertunggang langgang kan, pada adat kemanusiaan ni, dia tak respect suami dia. Cakap pun dia lah, tapi nanti kata, gitu kan. Bayang subuh pun lambat. Yang subuh pun tinggal, nak pimpin aku macam mana? Kau nak pimpin aku macam mana? Kau pun subuh lambat. Kau nak pimpin aku macam mana? Kau pun kelang kabut. Takut isi ada rasa begitu dalam hati dia. Sebab yang nak dipimpin ni bukan jasad dia. Yang nak dipimpin ni ialah apa? Which part of the body? Yang kita nak Hati. hati dia. Betul tak? Hati dia, nak pimpin ni hati dia. Jadi hati ni, dia only communicate dengan hati. Ayam cakap dengan ayam. Itik cakap dengan itik. Lembu cakap dengan lembu. Buat faham? Buat faham? Jadi hati yang nak diubah ni, hati isi yang nak diubah ni, dia perlu bercakap dengan hati, dia perlu dicakapkan, diberitahu oleh hati suami. Jadi, from the deep of my heart, Abang Iman kata, abang nak minta Joyah ni berubah. From the deep of my heart. Maknanya bukan bermulut. Tapi rasa hati mendalam. Rasa hati Abang Iman yang memang nak sungguh-sungguh nak berubah, dia cakap dengan isteri dia, moga-moga hati isteri dia mendengar dan isteri dia boleh communicate dengan hati Abang Iman ni, Joyah pun mulalah berubah. Tapi kalau Abang Iman tak cakap daripada hati, maka Joyah punya hati pun tidak dapat menerima suasana ni. Tapi bukan menjadi alasan untuk Joyah kata, alah dia pun punya tubuh lambat, aku apa lagi, kan aku perempuan, dia jadi alasan. Dia pun tak belajar fardu ain, aku apa belajar fardu ain, suami pun tak ajar. Itu bukan alasan. Ini perempuan ni dia buat alasan gini, nanti dengan Abang Iman dengan Joyah masuk neraka. Jangan main. Suami tak ajar, pergi cari tempat belajar. Suami bangun lewat subuh, suami tak semayang, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita takkan, we will not be asked and be responsibility apa suami kita buat. Jangan risau, Kak. Tapi kalau nasihat, perlahan. Nasihat baik. Tapi jangan risau. Tapi kita mesti cari jalan kita. Macam mana? Pergi belajar semayang, pergi betulkan ibadah, pergi betulkan. Tak boleh jadi alasan untuk kita ingkar dengan dia. Tak boleh. Nanti kita dulu kata, alah, dengan kita ni kalah. Banyak jadi duit ni. Lepas tu kena mengaji kitab Kenapa guru kata pimpin ni apa benda ni? Ulama kata ni. Kita faham pegang tangan satu hal. Tapi apa simbolik, apa makna, apa benda pegang tangan ni. Ini yang pegang tangan ni. Ini yang kita kena mengaji. Inilah dikatakan mutiara-mutiara yang diambil dari kitab. Orang ajar kena cerita macam ni. Baru faham kalau kita baca. Dia pakat pegang tangan je lah. Siapa bibir siapa pun tak tahu. Okey. Mesti rela. Datang belajar ni mesti dengan rela. Bukan datang belajar, kalau tak rela nama apa? Paksa. Aku terpaksa datang, nanti ustaz cari aku. Aku terpaksa datang, nanti kawan WhatsApp aku. Mana kau pergi, 3-4 hari tak nampak. Bila terpaksa tu, buka je nama, tinggalkan. Tidur. Itu kalau dah habis pun tak keluar. Lepas tu dia tidur ke apa? Kenapa? Dia terpaksa. Tapi ini bukan terpaksa. Ini rela. Rela buka hati ni supaya masuk nasihat. Sama juga dengan suami, rela. Dia nasihat kita dengar. Kita dengar. Kenapa? Itu kerja dia. Yang kita telah halang kerja dia. Kita tak terima itu satu hal lain. Tapi sepatutnya kita mesti terima. Atas arahan, taat pada suami, perkara keempat yang menyebabkan perempuan ini masuk syurga. Kalau dua-dua faham, ini tanggungjawab aku nak bawa dia, nak pimpin dengan dia. Dan seorang ni faham, aku mesti serahkan tangan aku untuk dipimpin, hati aku untuk dibimbing. Tak adalah masalah apa-apa. Selesailah. Jalan mana nak bawa ni? Ingat jalan yang Allah redha.
Mula-mula terpaksa Ustaz. Lama-lama jadi okey lah tu. Memang, apa pun sama. Macam kita kecil-kecil tu kan. Kita kena paksa sembahyang. Mak kita paksa tu lah. Bapak kita jerit tu lah. Lama rasa okey. Dah rasa biasa. Nanti ada ilmu lagi. Rasa faham. Bila faham rasa seronok pula. Rasa kesemayang lagi ketenangan kita pula. Rasa macam tu. Sama lah macam dulu. Intai-intai Kopa ni, kalau online ni. Orang bagi link tengok apa cakap ni. Minggu depan orang bagi sekali lagi tengok. Tajuk apa ni, tengok tu. Lepas tu keluar. Sekali lagi tengok-tengok. Tengok pula 5 minit. Oh faham juga ni tajuk ni. Betul ni aku pun tak belajar. Cakap dengan kawan. Kau masukkan aku dalam grup. Masuk grup. Mula 3 hari saya tengok. Lepas tu 2 hari saya tengok. Lama dia jadi penagih online. Seronok. Dia seronok lah. Dia penagih online. Subuh ke, masjid mana, surau mana buka online ke, nama dia ada. Tak kira lah siapa ajar saya tak kisah. Dia akan cari kelas. Dia akan cari. Macam orang penagih dadah. Sini orang tak jual, pergi tempat lain beli. Kenapa? Dia dah ketagih. Ketagih apa? Dia ketagih ilmu. Dia rasa kosong. Tak belajar. Sampai peringkat ni. Akhirnya, jatuh cinta dengan ujian ilmu. Sama juga. Okey. Ada dua parti terlibat. Ada yang memimpin. Dan mesti ada sanggup memimpin. Kalau tak sanggup memimpin, susah. Maka, akan ada hasil kepimpinan. Apa hasilnya? Bila dua-dua ni bekerjasama. Bagil. Ada hasil. Bila dua-dua ni bekerjasama. Hasil dia apa? Patah balik pada proses tu. Ni. Hasil dia apa? Dua ni, Abang Joya dengan Liman ni. Abang Joya pula. Adalah Abang Joya. Joya dengan Abang Liman ni, dia duduk satu jalan. Ya Allah redha. Bila mati Allah panggil dia, wahai jiwa yang tenang. Keluarlah engkau dalam keridaan Allah. Itu hasil dia lah. Tapi bos parti ni kena ada peranan. Terutama kena suami, kena isteri. Tu kat Siti tu ada. Kat Siti dekat mana sekarang Siti? Where are you now? Kat rumah ke kat mana? Dia baru balik rumah. Oh, kat Siti kat luar tadi. Ya, Ustaz. Kat Siti Tak dia ada, malam ke? keluar dalam maghrib. Maghrib sekarang dah apa sikit. Awal. Ingatkan kat Siti pasal malam. Ni malam ni. Kat sana mana pasal malam ni? Allah hai. Ingat bentung ke ada pasal malam? Okey. Ni. Tengok ni. Betul ke ejaan soalan je tu. Siapa jaga urusan ni? Suami. Siapa jaga urusan ni? Isteri. Rupanya dekat pasangan kita pun ada cara yang Allah beri. Ada kaedah yang Allah beri. Yang mana kaedah ni menggugurkan dosa. Apa? Dan dekat pasangan kita pun ada jalan untuk dapat rahmat Allah. Rahmat ni kita dah cakap dah tadi. Kasih sayang Allah. Belah kasihan dia. Dekat pasangan kita pun ada. Dengan cara apa? Pandang dia pandang kita. Kita pandang dengan penuh kasih sayang. Dia pandang kita dengan penuh kasih sayang. Itu penting kasih sayang tu. Itu penting kena ada rasa sayang kat pasangan. Kalau benci kat pasangan ruginya apa Allah tak pandang kita dengan rahmat. Dan kita pun nak pegang tangan dia pun tak selera. Malas. Tak seronok. Tak suka. Dan dia dengar apa nasihat kita pun kita malas nak cakap. Macam kita dah block hati kita. Tak, aku tak boleh dengar cakap kau. Who are you? Dia kata nanti dia. Kau siapa? Kau siapa nak nasihat aku? Kau siapa? Kalau hati cakap tau. Mulut tak cakap. Kau siapa? Kau semayang pun lewat. Kau siapa? Dia mula nak cari poin-poin supaya dia tak payah taat dengan suami dia. Padahal sebenarnya dia berusaha. Kau siapa? Raja ringan pun tak faham. Dia kata gitu hati dia. Dia pandang pasangan ni hina macam mana dia pandang Nagiso. Ada yang pasangan gini. Tak ada kasih sayang langsung. Lepas tu, mengharap bahagia dalam rumah tangga,
ialah dengan membina bahagia. Bina lah, kita yang kena bina. Kalau perlu jalan-jalan 2 orang, pergilah jalan 2 orang. Tak ada ganggu anak, jangan bawa anak. Kalau nak besar-besar lah, anak kecil, kena dah bawa. Kalau perlu masa untuk berceritalah. Ada masa boleh bergurau lah. Ada masa serius berbincang dengan benda serius, 4 mata berbincang lah. Ada masa sama berdoa lah. Ada masa sama sembahyang jemaah lah. Ada masa makan sama, makan lah. Ada masa puasa sama, puasa lah. Semua nak sama-sama. Kenapa? Kita nak sama-sama masuk syurga. Ada masa beralah lah. Ni nak keluar ni. Kita nak pergi Johor, nak pergi sini, kita seronok dengan tempat tu. Suami kata, isteri kata dia nak pergi Negeri Sembilan, dia seronok tempat tu. Jadi kena tolak ansur. Tolak ansur apa Orang putih kata buat? Apa kat sini tolak ansur? Inventik. Give and take. Give. You give, I take, you give. Give and take lah. Tolak ansur. Tolerate lah, tolerate. Memang betul lah. Okay, kali ni kita pergi Negeri Sembilan. Bini nak makan lemak. Rusa masak lemak. Rusa salai. Rusa salai. Abang nak tangkap rusa tak pandai. Kan rusa datang abang. Okey, lain kali kita pergi isteri pula. Give peluang pada Abang Liman. Joya kata Abang Liman nak pergi sini kan. Okey, itu pergi pula. Walaupun Joya ni dia tak beronok nak pergi sana. Sebab tempat tu pada dia tidak ada apa yang menarik. Tapi Abang Liman nampak tempat tu ada benda yang menarik pada dia. Itu namakan meraih kan. Walaupun hati kita ni kadang tak seronok, tapi demi untuk bahagianya pasangan ni, mungkin kita kena korban sikit lah. Macam kita pergi reunion lah, isteri nak sangat jumpa dengan kawan dia. Kita kalau pergi kan memang kita jadi bingung lah kan. Kita buat kenal dengan kawan dia. Kawan dia datang, tak semua bawa suami. Kalau bawa suami dia orang pun kadang bukan jenis bercakap. Duduk situ, tengok handphone. Ni isteri dia bercakap dengan kawan dia gini. Kita depan dia ni. Dia apa khabar ni? Itu je, lepas tu dia main handphone. Dia senyum kat handphone. Kita ni kata, nak berbual dengan siapa Takkan kita nak menyibuk dengan isteri kawan bini kita. Dia orang pun tak kenal kita. Tapi tak apa. Kita cakap apa? Aku bahagia kalau bini aku bahagia. Cakap gitulah. Aku akan ketawa bila bini aku ketawa. Adalah batas syariat dia kan. Kamu macam suami, macam isteri. Isteri kata apa? Bahagia aku ialah bahagia pasangan aku. Kalau aku bahagia pasangan aku sedih, menangis, murung, aku takkan bahagia. Kalau dia boleh pegang macam itu, maknanya dia korban ni, dia datang ni untuk isteri dia jumpa kawan-kawan dan isteri dia seronok jumpa kawan, walaupun dia bukan kawan isteri dia sharing bahagia itu dengan isteri dia. Faham ke tak faham? InsyaAllah faham Ustaz. Ya Allah, faham Ustaz. Faham. Itu nama dia. InsyaAllah faham Ustaz. Itu nama dia. Cerita itu. Kedai hardware Dia apa nak bagi ni kedai hardware? Itu yang kena terpaksa berkorban tu. Oh. Tak apa lah. Kalau suami tu dia minat barang-barang hardware. Dia nak beli ni, beli tu. Dia buat Kapak ke gaji. dia buat koleksi gaji. Layan je lah. Doktor favourite tu Ustaz kalau saya bawa dia pergi kedai hardware tu. Oh, beli peralatan. Macam-macam dia beli ya. Tak apa ke? Tak apa. Doktor minat beli tu tak apa Cuma Kalau isi hardware tak apa. Kalau hardware yang betul-betul kedai besi habis. habis. Boleh Ustaz, bertukar bagi gaji boleh. Boleh. Tak apa. Memang manusia ni tak sama. Walaupun tidur sebantal kan. Tidur sebantal. Mimpi Manusia lain-lain. Jadi isteri beri pendapat, suami beri pendapat. Jadi kat situ kemanisan dia. Tanya apa ni? Dekat tangan. Ustaz, jadi kalau macam yang dalam ni cakap kan, dia kata maka apabila mengambil ia akan tangan
secara gugurlah segala dosa keduanya pada sebilang-bilangan segala anak Jari. jari keduanya. Adakah Ha. itu simbolik ke Ustaz? Ataupun memang kita ambil tangan isteri kita dan kita pegang? Ambil pegang cukup gugur dosa. Tapi ingat kita belajar dengan arwah Ustaz Mano dulu. Yang dia kata simboliknya adalah memimpin. Simboliknya adalah memimpin. Zahirnya adalah memegang. Ingat tak kita belajar dengan Ustaz Mano tu? Kami. Tapi Ustaz Mano taklah tulis macam ni. Ustaz Mano tu dia tak ada board kan? Ingat tak rumah dia? Ada board tak? Ada board. Pasal ada board tapi dia tak pakai. Bila dia dah meninggal tu, Ustaz Darul Zaman yang ajar kita Nahwu Saraf tu, Ustaz apa nama tu? Yelah Ustaz. Darul Zaman kan? Saya pernah tipu dah lama sangat. Yelah, Darul Zaman tu yang depan, kita mengaji dekat situ, depan belah kanan tu ada satu madrasah, Al-Muqni kan nama dia kan? So Darul Zaman ni kan satu kelas dengan dia. Bila Darul Zaman masuk gantikan dia dah meninggal, Darul Zaman sambung kitab Muhimmah, lepas tu dia ajar Nahwu Saraf. Lepas tu dia orang pakai board. Fi'il amri, fi'il ini, fi'il amar, fi'il ini kan. Masa tu mabuk lah kita, tak faham. Waktu tu boleh pakai board. Jadi Ustaz Makno dulu ni, arwah ni dulu ni, dia tak tulis apa-apa pun. Cuma dia cakap satu perkataan. Simboliknya memimpin. Jadi saya yang urai macam ni. Itu je lah. Saya yang urai macam ni. Nak bawa akak-akak dengan abang-abang ni, nak bawa akal saya juga perlahan-lahan untuk faham penghasilan ni lah. Okey. Nak tanya apa lagi? Sila. Rupanya cinta itu memerlukan pengorbanan. Rupanya cinta itu adalah pengorbanan. Cinta ke Allah berkorban. Korban apa? Para sahabat dia korban nyawa dia. Pergi perang. Dia korbankan nyawa dia. Dia sanggup. Kalau pergi ride ni letih ni perempuan pakai seluar ketat. Itu yang pengat tu. Saya nampak budak-budak ride ni bawa bini dia kan. Kita jumpa kat Pekan, Pahang, itu hari kita jumpa dekat Kuala Selangor baru-baru ni lah. Diorang ni bawa pasangan masing-masing pergi ride. Tapi yang tak berapa cantik ni, pasangan ni pakai seluar ketat. Yelah Ustaz takkan nak jubah. Tak kisahlah kau buat macam mana pun. Jangan pasangan tu pakai seluar ketat. Tahu? Bila pergi ride potong kereta dekat traffic light, turun kereta, turun motor. Bini ni pakai seluar ketat. Kita biarkan bini kita pakai seluar ketat. Mungkin dia rasa bahagia bawa bini jalan di motor. Tapi dalam masa yang sama, dia tepik dosa kat bini dia. Dan bini dia pula rela tu pakai seluar ketat. Saya nampak kat sini masalah ni. Yelah takkan nak jubah. Tak kisahlah kau pandai lah modify. Kalau Ustaz yang right lah. Naik kereta. Betul tak? Ustaz, kadang bila peringkat dah umur ni kan, kadang isteri punya punya hobi dan kendak tu dia dah tukar Ustaz. Jadi kita kena orang kata kena adjust lah kot dengan dia punya kendak apa semua tu. Seiring dengan umur lah, dia pun kena adjust dengan kita punya kendak. Dia pun kena dengan kendak kita. Sebab tu kelebihan kahwin sebaya tu, itulah kelebihan dia. Itulah dulu. Jadi bila tua sesama tua, bila muda sama muda kan. Yalah, dulu muda-muda minat layan Ustaz. Lain, suami lain, isteri lain. Sekarang dah umur ni minat layan Ustaz pula. Layan Korea. Amboi. Tapi Encik pun layan Korea macam mana? Encik layan mengaji dia. Bini pun mengaji, isteri pun mengaji. Bini pun salin, isteri pun salin. Lawan-lawan. Tengok isteri nota cantik, aku nak lagi cantik. Aku nak buat lagi baik dengan dia. Itu yang terbaik tu Ustaz. Berlawan pada benda kebaikan tak apa. Faham, tak malu nak tanya isteri. Apa tadi Ustaz cakap Apa tadi hukum akal? Apa? Abang ni suami pun tak faham. Jangan macam itu. Betul tak? Mungkin akal kita lebih bagus. Kita cakap dengan suami kita, bang, sebenarnya gini.
Hukum akal. Hukum ni nafi dengan isbat. Suami dengan teropong. Oh. Isteri boleh explain. Isteri tanya suami, bang, tadi belajar apa bang? Apa tadi? Apa maksud tadi? Apa maksud tadi rahmat tadi? Yang bila kita berpandangan rahmat. Tu lawak, tak nak dengar. Orang tu dengar, tak nak dengar. Tak boleh lagi tu. Ini yang jadi bergaduh ni. Okey, biar abang terang. Ambil whiteboard. Okey, duduk sini Okey. Rahmat ni, ni buat macam ni dulu ni. Okey, rahmat ni actually. You pay attention please I'm going to explain to you one by one right now. Rahmat is what? Rahmat is, dia boleh tulis balik slide ni. Tak tengok nota pun. Abang tengoklah nota, tak nak. Al-ilmi fi sudur, dia kata. Al-ilmi fi sudur. Rahmat ni begini ya. Faham ini. Lepas ni abang boleh ganti ustaz lah. Okey lagi nanti lepas nanti yang ajar. Tu abang cakap snap gambar. Mana awak yang buku nota? Salin. Rahmat ni dia ambil whiteboard Rahmat ni. Ni. Okey. Ni syukur. Ni kaitan dia gini. Isteri dia tengok terkelip-kelip. Dahsyat abang aku ni. Dalam hati dia kata, tabik spring bang. Dia tengok suami dia belajar, muka tak gerak. Tangan, muka tak gerak tau. Anak panggil, bah, dia buat gini je. Sekejap. Bah, sekejap. Bah, sekejap. Muka tak gerak lah, tenang. Amboi. Kalau dia nampakkan perjalanan dia, nampak tau, ilmu ni masuk kat telinga dia. Kalau boleh nampak nampak macam benda mengalir, masuk kat telinga dia, nampak kat sini, CPU dia bergerak dengan gunakan i-core processor. Aduh, pisudul masuk kat hati. Nampak lagi proses berjalan. Tapi kalau prosesor AMD Pentium 1, proses kat ni. Dah berbunyi-bunyi Ustaz. Buat prosesor Pentium 1, orang tak pakai dah Pentium 1 ni. Tak pakai dah. Tak pakai, buang kan. Your hard disk corrupted. Apa ni? Apa belajar ni susah benar. Nak faham rahmat pun susah. Kita ada keupayaan akal yang tak sama. Ada orang suami isteri dia smart. Dan akal yang Allah beri dia yang cerdik. Dua-dua 9A, SPM 11A, dua-dua masuk universiti, dua-dua ada degree. Apa kalau degree yang bagus apa? Kalau A apa? Dia second apa? First Kalau class A, apa? First class apa? Ada orang dua-dua dapat first class apa? Dan mereka belajar sampai peringkat tinggi lah. Maksudnya suami isteri ni ada satu intelijen yang sama. Ada yang suami isteri dia first class apa? Tapi suami dia tak punya apa-apa. Tahu? S1 je. Tapi isteri dia first class apa? Suami dia first class apa? Orang tanya, your husband dulu pun same university first class apa? Tak adalah. Suami saya tak ada apa-apa je. Orang gelap berai. Ada juga yang suami dia first class apa? Degree. Isteri dia pula tak punya apa-apa. Jadi kelainan pada tahap akal ni yang kita kena faham lah. Yang kita kena faham. Kalau tidak nanti jadi macam tak bagus. Okay. Jadi another thing, suami mesti ada ilmu lah. Nak pimpin. Suami mesti ada ilmu lah nak pimpin. Kalau tak ada ilmu, dia pun tak tahu nak bawa mana. Arah mana ni? Arah mana nak pergi jalan ni? Satu jalan nama Redha. Macam kita katalah nak pergi jalan 4. Bandar Baru Bangi.
mesti ada panduan, mesti ada. Saya dulu masa hantar buku kan, saya masuk Google Map. Masuk alamat ni, pergi rumah akak ni, pergi rumah akak ni. Bagi alamat cukup. Bagi nombor rumah, saya pergi. Kenapa? Ada panduan insyaAllah. Ada panduan daripada Google Map. Atau pakai apa? Waze. Pakai Tok Wazir tu. Pakai. Mesti ada panduan. Nak pergi mana ni, mesti ada panduan. Jadi panduan untuk bawa pasangan ni, pimpin tangan dia ni, nak bawa ni, saya nak nasihat pada kawan-kawan dan pada diri saya juga, yang bukan kata saya sempurna, tapi kita mesti ada ilmu, bukan saja ilmu agama, mesti ada ilmu psikologi jugalah. Mesti boleh membaca watak, boleh memahami hati. Benda ni macam-macam benda lah orang cakap kan. Ke mana ni? Ni. Memahami perjalanan macam mana yang Allah redha. Ni nak kena faham. Perjalanan macam mana yang Allah murka. Ni nak kena faham. Ni suami kena faham. Kalau isteri faham lagi bagus. Jadi satu pihak kena memimpin, satu pihak mesti rela dipimpin. Baru dua-dua selamat. Tapi kalau satu pihak tak reti nak pimpin, dan satu pihak buat jalan sendiri, tu nama dia tak seiring, tak sejalan. Jalan ni mesti beriring lah. Lepas tu kalau belajar ni, biar suami belajar sekali. Kalau isteri belajar, elok suami belajar sekali. Suami belajar, elok isteri belajar sekali. Jadi kita ada fahaman yang sama pada ilmu. Kalau boleh biar gurunya satu, gurunya sama lah. Ini suami belajar, guru ni cakap lain. Dia ada fahaman pendapat dia lain. Isteri pula belajar dengan ustazah yang dia kata ni pendapat lain. Dah jadi bertembung. Ini payah juga. Eloknya pakai gurunya sama. Jadi kita pegang satu kepahaman yang sama. Itu nama dia faham. Bersepahaman. Okey. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Faham? Ustaz nak tanya boleh? Sila. Anda kata dalam tentang yang memimpin dan dipimpin Ustaz, bila sampai ke hal-hal keduniaan lah, yang mana katalah suami tu nak mengajak isteri untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang pada isteri benda tu akan membawa kepada keburukan atau kerugian. Ini hal dunia Ustaz ya. Jadi adakah waktu tu isteri masih perlu taat kepada suami? Isteri boleh beri pendapat dengan mengemukakan beberapa fakta yang betul. Kerana kalau suami dia ni orang akademik, dia kena ikut cara suami dia, tunjuk fact. Kak Rojiha tutup video kak, dia kena bawa tunjuk suami dia dengan fact. Dia mesti ada keupayaan untuk pujuk suami dia, jangan buat ni, rugi. Apa fact dia? Ni dulu ni gini. Kalau nak try dengan modal ni sedikit. Ni kau contoh dalam perniagaan lah. Atau apa-apa perkara. Apa perkara. Kita kena cakap apa yang kita pandang keupayaan dia, yang kita rasa dia tak akan upaya untuk laksanakan apa sahaja yang sepatutnya dia laksanakan. Kita boleh beri pendapat. Tapi kalau dia nak proceed juga, itu adalah hak dia. Itu adalah hak dia. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Setengah orang dia hanya belajar apabila dia dah terantuk. Ada setengah orang dia boleh tengok sekeliling dan dulu belajar dulu sebelum dia terantuk. Terantuk tau. Ada orang dah terantuk baru tergadah. Itu kalau boleh tergadah lagi tak apa. Ada orang terantuk terus condemn. Ini lagi bahaya. Ada kesilapan yang buat kita perbaiki. Ada kesilapan yang kita buat boleh mati. Ada kesilapan boleh kita belajar untuk jangan buat balik. Orang salah sambung wire, dia kata tak apa, silap nanti aku belajar. Kalau wire tu buat current short elektrik kat badan dia mati, dia boleh belajar dah. Itu pengajaran, tak ada pengajaran daripada dia. Ada benda tak boleh try. Ada benda boleh try. Ada benda boleh faham cara berlainan. Ada benda tak boleh faham cara berlainan. Itu yang kita kena nilai sendiri lah.
apa keupayaan kita dan bagaimana kita menghadapi benda ni. Mungkin kita tengok orang lain buat macam mana kan. Dan kita nampak kebanyakan yang orang tu buat adalah kegagalan. Jadi kita ada benda yang kita boleh ambil risiko, ada benda kita jangan ambil risiko lah. Dan nilaian dia adalah iman dan Islam. Itu je lah. Biarlah orang lain dia buat macam tu, dia rasa dia okey, tak apalah. Dan kita rasa kita bukan macam dia, kita bukan upaya macam dia, tahap akal kita bukan macam dia, tahap ekonomi kita bukan macam dia. Jadi dia nak buat apa, dia buatlah pada apa yang dia faham, tapi kita tak dapat nak buat. Mungkin kita ada cara lain yang boleh kita buat berbelum kita. Jadi first ialah maybe kebijaksanaan suami memimpin. Itu benda yang penting. Itu benda yang penting. Kalau tidak, banyaknya jadi pecah kacir ni, itu susah lah nak cakap. Yang kat mahkamah ni payah nak cakap. Akhirnya yang memimpin pun tak dapat, yang kena pimpin pun tak dapat. Akhirnya masing-masing buat yang ni yang tak syok lah. Okey. Soalan? Assalamualaikum Ustaz. Soalan lain boleh tak Ustaz? Boleh. Nak tanya ni, orang dia kalau bernazar nak sembelih kambing nak bagi kenduri orang makan, tuan dia sendiri tak boleh makan daging ni Ustaz, orang yang bernazar tu. Tak boleh. Tak boleh. Tuan dia dan orang-orang di bawah tanggungan dia tak boleh. Anak dia macam korban lah, korban. Dan orang-orang di bawah tanggungan dia tak boleh makan. Okey, lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau kata suami minta kita buat sesuatu, maknanya yang ke arah kebaikan lah. Contoh, saya tak pakai tudung, dia suruh pakai tudung. Isteri tu boleh tak kata nanti tunggu saya bersedia ke? Nanti dulu ke? Dia benda wajib ni, kalau suami tak suruh pun kena buat. Sebenarnya lah. Bukan kata dia kata suami nantilah saya tak sedia. Bukan maknanya dia tak berdosa. Dia berdosa juga kalau tak ada tudung. Benda wajib ni suami tak suruh je orang buat sebenarnya. Bukan bila suami suruh pun wajib. Tak. Bila benda ni wajib, semayang, puasa. Sebagai orang Islam kan? Apa yang Islam yang wajib lah. Suami suruh tak suruh ke, suami buat tak buat, dia kata buat apa tak aurat, suami aku bulu pendek. Tak, bukan tu. Bukan nilaian dia, bukan tu. Nilaian dia pada syarak. Hukum wajib. Kita dah belajar. Kesimpulan dia apa? Mesti buat. Maknanya tidak ada bergantung kepada sesuatu perkara lah. Itu wajib hakiki. Mesti buat. Kita boleh kata, saya dah pakai tudung, saya dah cakap dengan suami saya kata okey, tak apalah, pelan-pelan. Tetap berdosa. Walaupun suami kata pelan-pelan. Suami itu dia bukan pemegang syariat. Tapi suami adalah memimpin dan memujuk isteri ke arah syariat. Dia bukan pemegang dasar. Dia melaksanakan dasar. Macam KKR dengan JKR. KKR pembuat dasar. JKR melaksana dasar. Am I right? Orang JKR? Betul Ustaz. Am I right? Betul Ustaz. Yes, you are right. MAIS adalah pemegang dasar. Majlis Agama Islam Selangor. JAIS adalah pelaksana dasar. Am I right? Ya Ustaz, betul. Tahu. Betul. Jadi pemegang syariat ini yang memberi syariat ini adalah Allah. Kita ni melaksanakan syariat. Suami tak ada hak kata, aku tak ada tudung, suami aku redha. Bukan, itu bukan perkataan redha. Redha bukan pakai kat situ. Dia mati, kalau kau mati aku ke syurga, suami redha aku tak ada tudung. Mana ada gitu? Mana ada hukum gitu? Tak ada. Suami bukan pemegang syariat. Suami bukan pemegang dasar. Apa dasar-dasar hukum ni Allah yang tetapkan, Allah tentukan. Jadi dia paduain pada mukallaf. Sama ada suami dia kata, awak tak payah pakai tudung lagi. Nanti dah tua pakai tudung. Dia rasa comfortable dan dia rasa tak berdosa. Dia tak berdosa. Kenapa? Benda tu namanya ain. Ain ni orang tertentu. Kalau pakai tudung ni fardu kifayah, satu kampung. Dua orang pakai tudung, orang tak payah. Itu tak apa. Jadi dia tetap ada tanggungjawab sendiri. Walaupun pada hakikatnya dia ada ketaatan dengan suami.
Mana kalau suami kata, tak apalah, tak ikut tudung dulu, nantilah. Dia kata, saya nak tak bersuami suami Ustaz, saya dah pakai tudung. Bukan. Sebab ketaatan ni ada syarat. Apa dia? Tidak ada dalam perkara maksiat. Yang kita dah belajar semua dah. Wah? Okey Ustaz, ada bukan soalan lah, cuma pandangan Ustaz. Okey Okey. Ustaz. Okey, kalau boleh nak minta Ustaz kita teruskan dalam sehari bagi sekali lah kita punya online kofa ni. Pandangan bila Ustaz dengan Ustaz kita nampak ada gurauan, ada nasyid. Ini bukan kosong. Terasa juga ada mati tu kan. Tapi timbul masalah Ustaz. Kadang-kadang kesian juga bila tengok kita belakang ni Ustaz banyak pergi surau-surau, masjid-masjid. Ustaz punya kuliah tu stres sangat Ustaz. Macam Ustaz dekat balai pandan. Ustaz punya garang Ustaz tu dah macam nampak. Kesihatan nak jaga Ustaz. Mana nak garang? Tak garang kan? Nampak stres sangat Ustaz. Tegas. Tegas sangat. Tegas. Macam tu lah pandangan Ini Ustaz. tanya Tuan Yusin. Saya garang tak garang. Tapi dalam kelas kofa tak ada pula kan? Masa tu tak lapar tu Ustaz. Tak lapar tu. Ustaz Lapar kalau tu, macam lapar. garang, surau macam garang. Tuan Yusin tak Tuan Yusin? Saya nak cakap ni satu perkara lah. Kan tak? Tak ada pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta pandangan Ustaz. Pasal masalah bersentuh tangan isteri dengan suami tu kalau ikut mazhab Syafi'i batal solat kan? Ya, batal wuduk. Tapi ada yang berpegang Batal wuduk. tak batal pasal dia ikut mazhab lain. Kalau macam kata suami tu ikut mazhab yang kata tak batal tu, yang isteri pula ikut mazhab Syafi'i tu, mana satu yang isteri kena ikut Ustaz? Dia kalau ikut mazhab Hanafi, kalau suami dia kata tak batal, dia ikut mazhab Hanafi, dia kena wuduk macam Hanafi. Wuduk macam Hanafi apa? Dia kena basuh semua kepala. Dan dia berniat untuk bertaklid pada mazhab Hanafi. Tak batal lah wuduk dia, boleh sentuh. Tapi dia kena basuh seluruh kepala dia. Yang mana dia kata kalau sentuh tanpa syahwat tak batal. Tak apa lah, ikutlah. Tapi dia tidak boleh umum kepada masyarakat. Macam ada setengah ustaz buat. Dia kata apa? Saya ni berpegang suami isteri sentuh tak batal. Tadi saya keluar rumah, saya cium isteri saya. Lepas tu dia jadi imam. Ini salah. Ini salah. Kenapa? Kita ni mazhab Syafi'i. Ikutlah urus Syafi'i. Nanti orang semayang orang waswal lah. Dia ni batal ke tak. Dia jadi imam lah tu. Jatuh hari isyak malam. Lepas mengajar saya jadi imam kat masjid tu. Lepas tu jadi imam, jadi imam. Kalau saya sebelum saya umum, saya tadi saya tak kira, saya pegang isteri saya. Saya pendapat saya tak batal. Tengok orang kalau jadi makmum, orang semua macam, betul tak? Tuan Yusin. Minta maaf Ustaz, satu keluar. Kalau macam isteri tu dia kena ikut yang suami ke macam mana Ustaz? Ikut apa yang ikut? Ikut apa yang ikut? Kalau dia kata dia bertaklid pada mazhab Hanafi dan dia telah basuh semua kepala waktu wuduk, tentu tak batal lah. Betul tak? Isteri pun kena ikut. Kena ikut angkat wuduk macam tu. Kena ikut wuduk itulah. Kalau dia nak pegang tak batal, kena angkat wuduk itu. Basuh semua kepala dia. Betul ambil wuduk. Ini pada orang yang berwuduk lah. Kalau kata kita berwuduk tapi suami tak berwuduk, kita sentuh dia, kita tak batal lah Ustaz kan? Kalau dia tak batal, dia tak wuduk. Kita lah ni. Tapi yang paling elok, yang ulama ajar, kita Syafi'i ni, kita jangan campur lah, kita ikut lah Syafi'i. Dia yang tak boleh ni bersentuh, tak batal, kenapa? Ada mazhab tak batal, tak boleh. Kalau nak ikut mazhab tu, daripada wuduk kena ikut mazhab dia, cara tu. Cara dia macam mana? Tu pun tak batal. Okey, Tuan Yusin, ada satu, siapa nama dekat Ampang tu, dulu dia ada cakap dengan saya, Ustaz kena, begitu dia ni budak-budak muda ni. Benda itu. Tu yang sejak tu yang saya belasah sikit tu. Dia kata boleh-boleh muda lah. Dia macam ni. Dia bagi signal. Ustaz kena ngajar macam mana cara polis. Dia gini. Saya pernah buat dekat Ampang lah Tuan Yusin.
Lepas isyak, lepas kuliah ni, sebab saya tengok dua orang cat dengan sunat. Tuan Yusri tahu kan? Tahu Ustaz. Kalau lepas maghrib, saya dengan polis-polis yang beruban tu, itu je dengan sunat. Yang lain semua duduk berbual. Saya pernah cakap apa tu, lepas isyak ni saya minta kunci pintu, jangan bagi orang keluar, semua kena sunat, asal mana buat gampang. Berapa kali saya buat. Lepas isyak tu ramai kena sunat. Lepas tu ada abang ni, SM ni, siapa nama dia dah. Dia buka pintu, baru budak keluar, baru pergi makan. Saya pernah buat gitu. Tapi saya rasa macam tak berapa seronok lah nak buat kan. Ya Ustaz. Tak berapa seronok. Tu orang kata saya garang. Tuan Yusri tahu saya tak garang. Tak ada Ustaz, tak ada biasa, tak ada apa. Memang biasa. garang, tapi masa tu nampak stres, garang. Ustaz tegas, jangan stres. Aku takut Ustaz. Tak ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa. Dia orang kata lain padang dan belalang Kalau kita ngajar online ni, kita bukan kata stres. Kita ada teknik kita yang berlainan. Saya ngajar kat sekolah, saya ada teknik saya yang berlainan lah. Saya ajar makcik-makcik, mak saudara saya dulu, kelas dulu tak ada dah sebab diorang takut nak datang COVID. Saya ada teknik saya yang berlainan. InsyaAllah. Tak ada apa lah. InsyaAllah. Okey. Kak Ajah tanya apa? Kak Tu tanya Kak Tu. Kak Zu nak tanya pasal mazhab ni. Kita kalau kita nak mengikut satu-satu mazhab tu, kita tak boleh main celuk macam tu je kan Ustaz? Tak kita boleh. mesti pada asal kan? Tak boleh. Sebab macam yang kita kata just untuk wuduk, kita tukar mazhab. Tak boleh kan Ustaz kan? Kalau untuk wuduk dalam keadaan yang kita rasa agak kepayahan, waktu tu kita boleh bertaklid. Agak kepayahan. Macam kita ke Mekah lah kan? Kita ke Mekah lah. Ke Mekah tu yang kita tak payah basuh kepala semua. Sebab tabung haji kata memang ada dalam mazhab Syafi'i pendapat yang tidak kuat yang mengatakan kalau dalam kepayahan ni sentuh tak batal. Itu yang kita pakai tu. Yelah kalau kita diajar macam tu. Itu yang itu. Selepas tahun 2005 mereka dah buat keputusan itu. Sebelum tu kebanyakan kursus haji dia kata ikut duduk macam mazhab Hanafi. Itu yang saya dengar dulu lah. Yelah. Okey. Kehidupan kita biasa ni kita mazhab Syafi'i, kita tak boleh nak tukar macam tu lah kan? Tak jangan tukar-tukar. Okay. Nanti dah lama kita yang keliru dengan apa yang kita buat. Ni tak best ni. Nanti hati kita was-was tau. Batal tak batal, dia ganggu perjalanan amalan kita lah. Okey, lagi? Orang Johor, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya pasal apa tu kurban tadi Ustaz. Kalaulah kurban tu atas kurban nazar kan Ustaz. Kemudian daging tu dimakan oleh anak-anak tanggungan dia tu Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Kena ganti. Kena ganti macam mana Ustaz? Ganti. Agak-agak lah buat berganti makan. Nanti ganti balik. Bagi balik pada orang yang patut bagi. Oh macam tu. Macam itu daging. Kalau tulang Ustaz pun sama kena ganti juga. Tulang orang tak makan kan tulang. Bukan tulang. Tulang buat sup Ustaz. Tulang tak makan daging kat tulang tu. Okey Ustaz, itu satu. Satu okay. lagi Ustaz. Kalau katakan yang kurban tu sendiri termakan Ustaz sebab daging tu dia letak bersebelahan, tersalah ambil daging. Macam mana tu Ustaz? Kalau sengaja tak apa. Tapi kalau dah tahu kemudian kena ganti. Kena ganti juga Ustaz Ganti. Sebab kita dah tersilap. Kalau tahu dosa ke Ustaz? Kalau tak sengaja tak dosa lah, tapi kena ganti. Kena ganti. Macam orang tidur lah. Orang tidur tak sembahyang, kena qadha. Tapi kalau tak sengaja tak sembahyang, kena qadha tapi berdosa. Dosa tak ada sebab meninggalkan solat. Orang tertidur, dia tak berdosa. Tapi dia kena ganti juga. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, cukuplah pagi ni. Ini kakak semua tak boleh makan. Apa? Sorry Ustaz. Tengah hari nanti ada dekat Maritim 12.45 kelas live. Siapa nak ikut boleh pergi Maritim. Tapi kena beritahu lah. Kita masuk bersama siapa nak ikut. Sebab situ tempat tu sebab gayaan kan. Jadi kalau ikut bersama boleh masuk. 12.45 sampai pukul 2. Lepas tu hari ni apa jadual dah lupa. Pukul 5 sampai pukul 6 Ustaz. Pukul 5 pukul 6 ada baca tasawuf
Lepas tu Mas, malam Putrajaya. malam dekat Putrajaya. itu baca, mungkin baca 2 tengok macam mana lah. Sebab SOP ni nak baca 2 kitab payah. Itu standby lah, sama ada Idaman Penuntut atau kita baca Penawar Bagi Hati. Okey. Besok pagi pukul 8 dekat Kampung Medan. Bersemuka. Tapi ada online. Pukul 8. Lohor KKR. Saya tak tahu kita apa. Mungkin Bidayatul Hidayah. Orang tak dekat kita apa. Tapi dia tukar Bidayatul Hidayah Idaman Penuntut. Dia 2 kitab dia. Kementerian Kerja Raya besok. Lepas tu malam dekat Surau Kenari. Saya akan cuba buat live. Saya tak pernah buat live ni. Surau Kenari. Itu baca Idaman Penuntut. Tak silap saya bab najis. Dulu dia dah kata ya walat. Sekarang ni dia suruh ajar Idaman Penuntut. Petang Ustaz ada ke Ustaz? Petang kita Petang ada. Petang ada. Pukul 5 ada. Pukul 5 kita baca Muhimmah. Nanti pagi. Sebab pagi tak dapat nak buat kan. Sebab saya habis sana pukul 10. Saya sampai sini kadang-kadang rumah dekat pukul 11. Jadi kalau saya buat kelas pukul 11, sebelum pukul 5 saya kena keluar dekat KKR. Jadi agak kabut dah. Nak pergi KKR ni pukul 11, 45 saya kena keluar. Kalau saya keluar pukul 12 lebih, saya dapat sana 12 lebih ni. Terlewat. Okey, nanti saya akan WhatsApp jadual. Jadi semua orang yang nak ikut mesti peka dengan jadual ni. Benda tak sama. Benda kena berubah. Besok ke sini, besok kat sini. Bulan pertama ni kena ambil jadual tu save lah. Save ke print ke. Jadi kalau nak ikut, tengok jadual. InsyaAllah saya akan bawa semua orang ke surau-surau lain selagi saya upaya la haula wala quwwata illa billah. Lagi saya upaya, saya akan bawa semua orang pergi surau macam-macam. Untuk dengar, untuk tuan dengar. Tolong jangan buka volume, tolong jangan share macam-macam, tolong jangan share slide macam semalam. Takut saya share dekat masjid, benda terkeluar kat paparan skrin masjid. Ni yang tak best ni. Tolong jangan jagalah. Kalau perlu call orang ni, call. Jangan call dia. Kadang-kadang saya tak sempat nak mute. Saya tengah mengajar kat masjid, dia pandang orang lain. Saya tengok slide je, saya tak dapat nak tegur. Kalau kat rumah ni saya boleh mute orang ni, saya boleh buat. Dan ada juga benda dalam Google Meet ni yang saya tak berpakar lagi. InsyaAllah. Okey. Ustaz kena appoint co-host Ustaz. Jadi ada seorang yang tolong monitor. Itulah, tu saya tengah fikir macam mana. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf semua wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.